Hai semua, saya Wani dari Dapur Minaci. Hari ini kita ada resepi baru iaitu biryani sayuran ataupun vegetable biryani. Jom kita lihat cara-cara untuk menyediakan biryani yang sedap ini. Kita akan lihat dulu bahan-bahan untuk rebusan beras. 1 sudu besar minyak masak, 1 sudu kecil garam, 1 sudu besar jintan putih, bunga cengkeh dalam 4 hingga 5 biji, dan bahan-bahan ini kita akan guna untuk rebusan nanti. Sekarang kita akan lihat bahan-bahan untuk tumis pula. Ada di sini ada dalam 2 helai daun biryani. Kita bubur dalam cebisan nanti. Kemudian ada bunga cengkeh beberapa biji. Okey, lepas tu pelaga pun dalam 4 hingga 5 biji, dan serpihan kayu manis. 2 tangkai daun kari, hirisan bawang merah. Okey, saya ambil 2 biji bawang besar. Lepas tu beberapa biji bawang ros. Bawang ros ni kita akan masukkan bulat-bulat saja. Kemudian di sini pula ada 2 biji cili hijau dan beberapa cili padi lah. Kalau cili padi ni tak nak bubur pun tak apa. Kita akan lihat bahan-bahan utamanya pula, iaitu 2,5 cawan beras basmati. Saya dah rendam dalam 10 hingga 15 minit. Kemudian rempah ratus yang kita gunakan, 1 sudu besar serbuk biryani, 1,5 sudu besar serbuk cili, 3 sudu besar serbuk ketumbar, 1 sudu besar garam masala. Kalau tak dapat jumpa ni, kita masih boleh gunakan serbuk biryani. Ini pun sudah mencukupi. Kemudian 3 sudu besar minyak sapi, 1 sudu besar garam. Kalau kita bubur kurang pun boleh, sebab kita akan gunakan garam juga untuk merebus beras nanti. 5 sudu besar yogurt, kisaran halia dan bawang putih. Halia dalam lebih kurang 3 inci. Kemudian bawang putih dalam 5 hingga 6 ulas. Sekarang kita akan tengok pula sayur-sayuran yang kita gunakan dalam masakan ini. Yang pertama, di sini ada bunga kobis. Bunga kobis ni kalau boleh dalam 1 bowl besar lah. Okey, ukurannya. Dan jangan potong terlalu kecil, saya potong besar-besar macam ni. Kemudian yang di sini pula ada snow peas. Snow peas ni boleh dijumpai di pasar raya. Saya bersihkan, kita akan bubur besar-besar lah. Okey, dan sedikit kacang buncis pun sudah dibersihkan, dipotong. Tomato cherry ni saya belah 2 sahaja. Dalam 10 hingga 15 biji. Kemudian ada juga sayuran lain, iaitu lobak merah. Lobak merah ni saya pilih lobak merah yang kecil lah, baby carrot, dan dibelah 2. Selain sayur-sayuran ni, saya juga nak tambah bahan-bahan lain, terutamanya cendawan lah. Okey, di sini saya pilih cendawan shiitake kering, dan saya pilih 4 kaki, dibelah 4. Dan juga cendawan tiram beberapa kaki. Kemudian ada cendawan enoki. Ini sebagai pilihan saja. Kalau tak bubur pun tak apa. Saya rasa cendawan shiitake itu pun sudah cukup. Semua jenis cendawan ini saya rendam dalam air panas terlebih dahulu.
Seterusnya saya sediakan satu piring daun ketumbar. Daun ketumbar ni agak banyak juga, tapi saya dah hiris halus-halus lah. Okey. Kemudian di sini juga ada sedikit hirisan daun pudina. Okey, kita ambil daun saja, batangnya kita buang. Sekarang kita akan lihat cara untuk memasak beras basmati ni. Yang pertama, beras basmati yang dah rebus tadi kita masukkan dalam air panas ataupun air yang mendidih. Toskan air rendaman. Okey, beras basmati ni kita akan masak untuk 5 minit, 4 hingga 5 minit. Kita tak boleh masak lama-lama, hanya separuh masak saja. Lepas tu sebab kejap lagi saya akan masukkan dalam pressure cooker lah. Okey. Sebelum tu saya akan masukkan sedikit minyak masak. Bunga cengkeh. Jintan, serbuk jintan putih. Dan sedikit garam. Okey, kalau kita tengok di sini nasi ni macam hampir-hampir masak, lebih kurang 4 minit sudah berlalu. Kita boleh tutup api sekarang. Okey, kita gunakan besen yang berlubang-lubang ni untuk toast nasi yang separuh masak ni. Tadi kita dah masak dalam lebih kurang 3 hingga 4 minit. Kemudian kita toast. Kalau kita tengok di sini, nasi tu tidak melekat sebab kita ada bubur bahan-bahan tadi. Jadi macam ni lah sepatutnya beras yang kita masak tu. Sekarang kita boleh ketepikan nasi ni. Kanji ni kita boleh buang. Dan minyak sapi 3 sudu tadi. Dan minyak sapi ni boleh masukkan sedikit dulu. Nanti yang baki ni kita akan masukkan pada akhir nantilah. Kayu manis, lada, bunga cengkeh, dan daun biryani. Okay, untuk resepi ini kita perlu tambah rempah ratus ni banyak sikit supaya rasanya segar. Rempah ratus ni sangat penting supaya rasanya betul-betul serap ke dalam nasi. Boleh dimasukkan bawang. Okey, bahan-bahan ni semua kita perlu tumis sampai dia bertukar warna.
dia dah bertukar warna macam ni, okey, sekarang kita boleh masukkan halia dan bawang putih. Masukkan cili hijau dan cili padi. Sekarang saya akan masukkan serbuk ketumbar. Serbuk cili. Tadi saya terlupa untuk masukkan kunyit terlupa untuk bagi tahu tadi, iaitu serbuk kunyit dalam setengah sudu kecil. Serbuk biryani dan kita gaul. Saya akan tambah sedikit air. Sedikit air panas supaya rempah tu betul-betul masak dan pecah minyak. Okay. Kita boleh lihat dekat sini, nampak minyak tu pecah. Sebelum dimasukkan sayuran, saya akan masukkan tomato dulu. Bau dia harum betul. Kita tunggu sampai tomato ni hancur. Okey. Ataupun betul-betul masaklah. Okey, mungkin kita gaul dalam 2-3 minit. Okey, saya akan masukkan sayuran yang keras dulu, carrot dan bunga kobis. Masukkan semua sayuran, lepas tu gaul. Sebelum masukkan cendawan, kita perah dulu. Pastikan air tak ada dalam cendawan tu. Masukkan 1 sudu garam dan kita gaul. Gaul hingga sebati. Okey, semua jenis sayuran sudah pun dimasukkan. Okey, kita gaul dengan rempah ratus tadi supaya betul-betul sebati. Dan kita tambah air masak. Di sini air panas. Lebih kurang dalam
1,5 cawan ataupun 2 cawan. Okey, jadi kita akan tunggu sampai kita tunggu dah untuk 4 minit lagi, 3 hingga 4 minit sampai sayur-sayuran ni separuh masak. Untuk 2,5 beras, 2,5 cawan beras, jadi kita gunakan dalam 2 cawan air. Kita kena pastikan sayur-sayuran ni tidak terlalu lembik atau tidak terlalu masak. Sekarang saya akan tambah serbuk garam masala. Dan juga yogurt. Yogurt 1 cawan kecil ataupun dalam 5 sudu besar sudah mencukupi. Jadi boleh ditutup api. Okey, jadi kita tak perlu tambah air. Tadi saya ada tambah dalam 2 cawan air saja. Tak perlu tambah air. Kita akan gaulkan nasi yang separuh masak tadi. Kita gaulkan perlahan-lahan. Saya akan tambah sedikit daun ketumbar dan daun pudina. Sebelum saya pindahkan ke dalam bekas nokza, saya akan masukkan dalam pressure cooker, low pressure untuk 2 minit. Okey. Baiklah, dah siap pun nasi biryani sayuran kita pada hari ini. Sekarang kita boleh masukkan minyak sapi, baki minyak sapi yang ada tadi. Seterusnya kita masukkan daun pudina. Kita taburkan daun pudina dan daun ketumbar. Okey, ini dia nasi biryani sayuran ataupun vegetable biryani. Nasi biryani ini sesuai dimakan dengan sambal tahu kebiasaannya, ataupun boleh dimakan dengan apa-apa jenis kuah yang lain. Ini saja resepi kita pada hari ini. Saya harap semua akan like, share dan subscribe video ini, dan jangan lupa untuk mencuba resepi ini. Itu saja. Bye.